إلى كافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخصوصا للمؤلف رحمه الله تعالى ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقني من المأذونين في العبارات وارزقه من المأذونين في السمع. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم يسر ولا تعسر يا رحيم. اللهم يسر ولا تعسر يا رحمن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sahibul Fadilah dan Imam Ashabul Fadilah, tuan-tuan sedaya jamaah, muslimin muslimat, mukminin mukminat, tetamu-tamu Allah yang dirahmati sekalian, alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memberikan kepada kita kuatul iradah, kuat kemahuan dan kehendak untuk bersama-sama berada di rumah Allah ini. Bersama-sama kita mengimarahkan rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan akan diberikan ganjaran yang besar pada sisi Allah Subhanahu wa taala, dan diucapkan tahniah pada diri kita masing-masing kerana masih mampu untuk datang ke masjid ini pada waktu ini dan sebelum-sebelumnya, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk terus istiqamah, untuk terus konsisten bersama-sama mengimarahkan, menghidupkan rumah Allah ini dengan kita salat berjamaah di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah menyatakan sesiapa yang pergi ke masjid berjamaah, maka pada satu langkah dihapuskan dosa, pada langkah yang lain dicatatkan pahala, baik semasa pergi ataupun semasa balik. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, tiada seorang muslim pun yang senantiasa menghadirkan dirinya ke masjid-masjid untuk salat dan zikir, melainkan Allah Subhanahu wa taala gembira menyambutnya sebagaimana ahli keluarga yang bergembira menyambut saudaranya yang sudah lama menghilang. Dan dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jika kamu melihat seseorang yang senantiasa ke masjid, maka persaksikanlah dia orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Hanya sesungguhnya orang-orang yang mengimarahkan, yang menghidupkan rumah-rumah Allah, masjid Allah, masjid-masjid Allah, man amana billah wal yaumil akhir, ialah mereka yang benar-benar beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Sebagai satu penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagai satu penegasan suatu ketetapan yang menyatakan bahawa sebenar-benar orang-orang yang
beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka mereka itulah antara cirinya ya'muru masajid Allah, mereka menghidupkan, mengimarahkan rumah-rumah Allah. Dalam surah At-Taubah ayat 18, Allah juga menyatakan bukan hanya setakat mereka itu man amana billah wal yaumil akhir, tapi juga wa aqamas salah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Wa aqamas salah, dan mereka mendirikan sembahyang, wa ata zakah, dan menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illa Allah, dan tidaklah ia takut kecuali Allah. Fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat 18. Asal fadilah, sidang jamaah, tetamu-tetamu Allah yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah pun memilih kita ini untuk hadir berjamaah di masjid. Dari sudut prasarananya, alhamdulillah, boleh kata setiap masjid yang ada di dalam negeri Perak ni semua dah ada aircon. Bahkan ada masjid yang ada lift. Kalau orang yang sakit lutut, tak ada alasan untuk dia tak boleh main masjid, kerana ada masjid yang ada lift dah. Pasal di Batu Gajah dah ada lift. Maka daripada sudut prasarana, dengan kapetnya yang tebal, dengan airconnya yang sejuk, dengan dekor yang cantik dan sebagainya, maka ada satu lagi benda yang kita kena laksanakan. Bukan setakat kita memperbaiki daripada sudut prasarana sahaja, tetapi bagaimana untuk kita ya'muru masajid Allah, untuk kita sama-sama mengimarahkan. Maka asal fadilah, tuan-tuan dan rahmati Allah, insya-Allah pada malam ini sekadar untuk kita memuhasabahkan diri kita ni, apakah kita ini termasuk dalam golongan ataupun kelompok terpilih dalam golongan mereka-mereka yang Allah sebut tadi ya'muru masajid Allah, orang yang benar-benar mengimarahkan rumah Allah ni, apakah ciri-ciri dia? Dan mudah-mudahan ciri-ciri itu ada pada kita pada malam ini, yang dipilih oleh Allah untuk bersama-sama berada di rumah Allah. Di samping kita beriktikaf, di situ juga ada nilai pahala duduk yang berpahala. Walaupun mungkin sambil-sambil duduk tu dia main handphone, mungkin sambil-sambil duduk tu dia mengeluh, dia tidur. Tidur yang berpahala apabila dia berada di rumah Allah dengan niat iktikaf, maka baginya pahala. Apatah lagi apabila dia menumpukan kepada ayat-ayat Allah yang akan kita bicarakan, yang akan kita bahaskan insya-Allah, yakni berdasarkan daripada surah At-Taubah ayat 18 ini insya-Allah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama. Kalau kita melihat daripada sudut kaedah, apa perbezaan di antara inna dengan innama? Inna kemudian ditambahkan ma, dia jadi innama. Kalau inna, kita ambil satu contoh, inna Muhammadan talibun, sesungguhnya Muhammad itu talibun, ialah seorang pelajar. Bahkan bukan takat dia seorang pelajar, boleh jadi dia wa imamun, dia juga imam. Wa tajirun, bahkan dia juga mungkin seorang peniaga. Apabila digunakan kalimat inna Muhammadan talibun wa imamun wa tajirun dan seumpamanya. Namun apabila diletakkan kalimah ma selepas inna, lalu dia jadi kalimah innama, adalah sebagai satu penegasan. Contoh, innama Muhammadun talibun, innama Muhammadun talibun, hanya sesungguhnya Muhammad itu hanyalah seorang pelajar.
Dia bukan imam, dia bukan tajir, dia bukan apa-apa. Siapa Muhammad? Muhammad adalah talibun. Macam mana kita tahu bahawa Muhammad itu hanyalah seorang pelajar? Apabila digunakan kalimah innama sebagai suatu penegasan. Innamal a'malu binniyat. Dalam hadis yang lain, innamal a'malu bil khawatim dan sebagainya. Sebagai satu penegasan bahawa Nabi menyatakan hanya sesungguhnya segala amalan itu binniyat, sah ia dengan niat. Innamal a'malu bil khawatim, hanya sesungguhnya al-a'mal, segala amalan itu bil khawatim. Allah nilai pada hujung-hujungnya. Bukan tengok depan, tengok hujung. Endingnya bagaimana? Adakah ending yang baik ataupun ending yang sebaliknya? Maka apabila digunakan kalimah innama sebagai satu penetapan, sebagai satu penegasan tentang sesuatu itu, maka dalam ayat ini Allah menyatakan sebenar-benar orang-orang yang ya'muru masajid Allah. Sebenar-benar ciri-ciri yang betul, ciri-ciri yang sebenar, orang-orang yang ya'muru, yang menghidupkan, yang mengimarahkan masajid Allah, rumah-rumah Allah. Kenapa disebut masajid? Masjid adalah merupakan tempat sujud, yang mana sujud adalah merupakan satu juzuk daripada ibadah salah. Yang bukan hanya sujud merupakan satu juzuk daripada ibadah salah, bahkan rukuk juga satu juzuk, qiyam satu juzuk, duduk satu juzuk. Kenapa tidak disebut marka' tempat rukuk, tetapi disebut masajid ataupun masjid tempat sujud? Ini adalah kerana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Sehampir-hampir seorang hamba itu, aqrabu ma yakunul 'abdu, sehampir-hampir seorang hamba min rabbih, daripada Tuhannya. Maksudnya tuan-tuan, situasi apakah dalam kita melaksanakan ibadah salah ini yang paling hampir seorang hamba dengan Tuhannya? Bila? Wa huwa sajidun, ketika dia sedang sujud. Maksudnya ketika kita sedang sujud, meletakkan wajah kita yang handsome ini di tempat yang paling bawah, ketika itulah merupakan momen seorang hamba paling hampir dengan Tuhannya ketika itu. Maka Nabi kata faksirud doa, maka banyakkan ketika sujud itu dengan berdoa. Maka sebab itu disebutkan masajid ataupun tempat-tempat sujud, kerana tempat sujud ataupun ketika sujud itulah suatu momen, suatu keadaan seorang hamba itu paling hampir dengan Tuhannya. Maka antara ciri man amana billah wal yaumil akhir, yaitulah orang-orang yang benar-benar yang menghidupkan rumah Allah, yang mengimarahkan rumah Allah. Pertamanya ialah mestilah dia tu man amana billah wal yaumil akhir, mereka yang beriman. Man amana, man ialah mereka. Bila disebutkan man, terbenar sama ada lelaki atau perempuan, besar atau kecil, sehat atau tidak, musafir atau muqim, siapa sahaja. Man amana, siapa-siapa yang amanah, yang dia telah beriman dengan Allah wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Dan bila disebutkan iman, kita maklum bahawa pertama tentulah al-iqrar bil lisan, satu pengakuan dengan lidah, dan juga tasdiq bil qalbi, kita juga benarkan dengan hati kita ala ma jaa bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, atas apa yang Nabi bawa itu kita benar. Bukan takat kita mengaku dengan lidah, tapi juga kita membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya mestilah al-a'mal bil jawarih, mestilah iman itu dibuktikan dengan perbuatan. Maka antara pembuktian kita bahawa kita beriman dengan Allah, lalu kita datang mengimarahkan rumah Allah, ini satu di antara bentuk qarinah, bentuk bukti yang kita itu amanah billah
maka kita datang untuk mengimarahkan, menghidupkan rumah Allah. Dan sebagai satu tanda bahawa iman kita itu semakin bertambah ialah dengan banyaknya ibadah yang kita lakukan. Dalam kitab Matan Jawharah Syekh Ibrahim Al-Laqani, dia pernah menyatakan warujjahat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu bi naqsihi wa qilala bal hum kaza qad nukila. Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Matan Jawharah, warujjahat ziyadatul imani, mengikut qaul yang rajih, ziyadatul iman ini dia ziyadah, dia bertambah, wa yanqus, dan dia juga kadang-kadang dia boleh berkurang. Iman kita ni kadang naik, kadang turun. Bima tazidu ta'atul insani, dengan sebab bertambahnya taat manusia itu, maka bertambah iman. Wa naqsuhu bi naqsihi, dan dengan sebab kurang amal, maka kurang iman. Maka ini menunjukkan bahawa semakin kuat kita beramal, semakin kuat kita beribadah, semakin rajin kita datang ke masjid, sama ada siang ataupun malam, pagi ataupun petang, hujan ataupun tidak, maka itu menunjukkan penanda aras imannya semakin naik. Bahkan Nabi SAW menyatakan, man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada aw raha, muttafaqun alaih. Man ghada ilal masjid, siapa-siapa yang dia berpagi-pagi ke masjid, berpagi-pagi main masjid subuh lah, aw raha, dan berpetang-petang, aw dengan makna dan, a'addallahu lahu nuzulan fil jannah, Allah menyediakan baginya nuzulan. Nuzulan ialah merupakan satu hidangan yang teristimewa, yang tidak berkurang dia punya kualitinya. Hidangan itu Allah sediakan dalam syurga kepada orang-orang yang senantiasa menghadirkan dirinya ke masjid, sama ada pagi ataupun petang, pagi subuh, petang asar. Ini antara dua waktu yang merupakan antara waktu yang orang yang payah, berat. Asqalus salati 'alal munafiqin al-fajr wal 'asha. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyatakan asqalus salati 'alal munafiqin, seberat-berat sembahyang atas orang munafik, al-fajr wal 'asha, subuh dan 'asha. Itu dalam riwayat yang lain. Jadi tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati sekalian, iman itu dia boleh bertambah dan dia boleh berkurang. Bima tazidu ta'atul insan, dengan sebab bertambah taat. Maka apabila kita ada kesungguhan untuk senantiasa datang menghidupkan rumah Allah di samping dengan amalan-amalan yang lain, maka ini menandakan iman kita semakin naik. Dan jagalah iman itu, pupuklah iman itu supaya jangan turun, jangan jadi malas, jangan turun merudum dan sebagainya. Dan yang keduanya kata Allah, wal yaumil akhir, dan beriman dia bukan takat beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kenapa tuan-tuan? Allah hanya mendatangkan dua ini sahaja, sedangkan beriman dengan Allah dan hari akhirat adalah merupakan rukun iman. Rukun iman 2 ke 6. Rukun iman bukan 2, 6. Tapi kenapa hanya disebut 2? Iaitulah amana billah wal yaumil akhir. Kenapa tak disebut amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir? Tidak disebut satu persatu. Hanya Allah mendatangkan 2 sahaja, iaitulah man amana billah wal yaumil akhir. Rupanya tuan-tuan, 2 inilah merupakan asas yang kuat. Asas yang kuat kepada kita, kenapa kita sanggup untuk datang ke masjid
kerana ada nilaian pahala yang dijanjikan. Apa nilaian pahala yang dijanjikan? Salatul jamaah khairu min salatil fazi bi 70 wa 20 darajah. Salat berjamaah lebih baik daripada sembahyang seorang diri dengan 27 pahala. Sebab itu kita sanggup datang kerana ada nilai 27 yang kalau kita sembahyang seorang dapat satu. Dan 27 ini bukan pihak urustia masjid akan tunggu di setiap pintu masjid keluar nah 27 ringgit. Dah, mereka tak bagi sekupang dua pun. Tapi 27 itu akan kita dapat, kita kutip hasilnya itu adalah fil yaumil akhir, pada hari akhirat. Kenapa kadang-kadang ayah-ayah kita, ibu-ibu kita sanggup menyimpan wang ribuan ringgit, baru ni korban 850 satu bahagian, sanggup berkorban satu bahagian, bahkan anda sanggup korban seekor lembu 4,000 5,000, bahkan ada yang sanggup bayar 6,000 ke 8,000 untuk buat umrah, bahkan ada yang sanggup bayar 70,000 dua laki bini menggunakan visa purada lalah kantoi dekat KLIA 70,000. Kenapa sanggup bayar? Kerana asas yang paling kuat adalah kerana mereka itu amanah billah wal yaumil akhir, kerana mereka beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Itulah merupakan asas yang paling kuat. Kenapa seseorang itu sanggup melakukan amalan-amalan yang kadang-kadang terpaksa mengeluarkan modal yang besar, wang ringgit dan tenaga, berlapar daripada subuh sampai ke maghrib, sebulan kita berlapar siang hari, malamnya pula dengan tadarus, lepas tu tarawih, lepas tu qiyamul lail. Kalau nak kira penat, memang penat. Siangnya belajar lagi. Kerana keimanan pada Allah dan hari akhirat. Disebabkan yaumul akhir ini adalah merupakan hari yang kekal, sebab itu dinamakan akhir. Akhir maknanya suatu yang ending, suatu yang penyudah. Lepas itu tak ada dah, bermakna hari itu kekal. Apabila dia merupakan hari yang kekal, maka mafhumnya ialah dunia yang sedang kita duduk pada hari ini adalah sifatnya sementara. Maka yang kekalnya adalah yaumul akhir. Kita duduk dalam satu tempoh yang tak lama mana, satu tempoh yang sikit. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa as-sabila yassarah summa amatahu faaqbarah. Itu sahaja tempoh kita dalam dunia ni kan lama mana. Dalam surah Abasa, dalam surah Abasa yang dibacakan tadi adalah menunjukkan bahawa tempoh di antara seseorang itu dijadikan min nutfatin khalaqahu faqaddara, tempoh manusia itu dijadikan daripada nutfah sehinggalah dia mati, itu tempoh yang sikit. Summa amatahu faaqbarah, ini menunjukkan bahawa kita hidup dalam dunia tak lama mana. Lepas tu Nabi SAW pernah sebut a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umat aku ni antara 6 ke 70, itulah senggang masanya. Kalau lebih alhamdulillah itu ekstra, bonus Allah Ta'ala bagi. Tapi tidak menjadikan satu syarat tua merupakan syarat kematian. Bahkan ada orang muda yang mati, tidaklah merupakan syarat sakit dulu baru mati. Ada orang yang tak sakit tapi mati. Ada orang yang sakit tak mati-mati. Balik kepada iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ajal yang telah ditentukan faqaddarah, yang Allah telah tentukan takdir ajal seseorang itu. Sebab itulah tuan-tuan, Allah datangkan dua ayat amanna billah wal yaumil akhir ini adalah merupakan suatu asas yang paling kuat kenapa kita sanggup beramal, beribadah, menggunakan wang ringgit, berlapar dahaga, tenaga dan sebagainya kerana keimanan kita pada hari akhirat. Kemudian lanjutan daripada ayat itu kata Allah, wa aqamas salah wa ata zakah. Apalagi ciri orang-orang yang ya'muru masajid Allah, orang yang benar-benar dia mengimarahkan rumah Allah, bukan takat dia main masjid kerana ada tujuan.
Sebab ada orang datang masjid kerana dia nak kenduri bulan 12 ni. Bulan 12 nak kenduri, dia nampak muka bulan 10, 11. Bulan 12. Lepas kenduri, hilang terus. Lepas tu, ngayak tu tak semayang dah. Ada ke tidak orang-orang yang dia mengaku dia beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, tetapi mereka tidak menunaikan ibadah salat? Nampak macam ada. Walaupun di kalangan kita ni alhamdulillah semuanya adalah orang-orang yang menunaikan ibadah salat, yang dia tak tinggalkan walaupun apa keadaan dia sekalipun. Walau sesibuk mana pun dia, sekalut mana pun dia tetap menunaikan ibadah salat. Dan Nabi SAW sebut dalam ibadah salat ini, Nabi sebut as-salatu amaduddin. Sembahyang ni merupakan tiang agama. Wa man aqamaha, siapa-siapa yang mendirikan salat itu, aqamaddin, dia telah mendirikan agama dia. Wa man tarakaha, dan siapa-siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, dia meruntuhkan agama. Kalau boleh kita analogikan, botol air ini ibarat kita kata imad. Imad maknanya tiang. As-salatu imaduddin. Salat merupakan tiang agama. Maka rukun Islam 5, syahadah, salat, puasa, zakat dan haji. Lalu kita pegang agama ini dengan kejap. Islam 5 ini, rukun ini, kita pegang agama yang merupakan imad sebagai satu yang kejap. Kukuh agama ini bila kita laksanakan 5 rukun Islam. Kita tengok kepada yang kelima, iaitulah menunaikan haji. Maksudnya kita buka satu, artinya kita tak buat haji. Adakah semua setiap orang ni dia wajib tunaikan haji ataupun hanya mereka yang mampu sahaja? Dalam bab haji diqaidkan in istata'a ilaihi sabila. Menunaikan haji diqaidkan in istata'a ilaihi sabila, jika ada kemampuan. Mana kalau tak ada kemampuan, dalam tabung haji itu ada 1,300 itulah. Daripada mula daftar itu sampai kelar 10 tahun tak bertambah. Dia tak buat haji, maka Islam masih kukuh lagi. Masih kukuh dalam pegangan seorang hamba itu. Kemudian satu lagi, dia tidak mengeluarkan zakat. Zakat juga dia berkait dengan soal nisab. Nisab maksudnya bilangan ataupun jumlah yang wajib baginya untuk dikeluarkan zakat. Kalau hari ini 85 gram kali dengan RM247.29. Kalilah dapat jumlah lebih kurang dalam, kira lah ada telefon tu kira RM247.29.28 kali dengan 85 gram emas, dapat satu jumlah lebih kurang 25-26 ribu. Maka keluarkan 2.5%, itulah kadar dia. Kalaulah dia tidak ada sebarang simpanan, tidak ada emas, dalam bank pun adalah RM18 itu, wajib tak dikeluar zakat? Tak wajib, kerana dia berkait dengan soal nisab. Maka agama itu masih kukuh. Kemudian puasa. Puasa ini bagi mereka yang tidak bermusafir, bagi mereka yang tak sakit, maka dia kena puasa. Tapi kalau dia bermusafir, kalau dia sakit, syarat bagi kelonggaran, syarat bagi rukhsah, faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Mana-mana orang yang sakit aw ala safarin, ataupun dia bermusafir, boleh untuk dia tidak berpuasa. Tapi fa iddatun min ayamin ukhra, dia kena ganti hari yang lain. Maknanya dia tak puasa. Sampai bila tak puasa? Umpamanya dia sakit la yurja biru'ihi, sakit yang tak diharapkan sembuh, macam sakit tua, tak boleh puasa dah orang tua ni, maka fafidyatun ta'amu miskin, berkelang fidyah, bagi satu hari satu cupak. Sampai kesudah dia tak puasa, Islam masih kukuh. Tapi apabila dia buka satu benda, apa dia? Yakni dia tidak salat, agak-agak apa berlaku? Runtuh agama ini, jatuh botol ini.
Bila dia tidak menunaikan salat, maka terlepaslah agama itu. Lepas tu dia kena pegang kejap dengan 5 rukun. Kalau satu terbuka boleh gagah lagi, kedua, tiga. Tapi kalau buka yang salat, dia tak salat, maka agama akan jatuh. Bahkan kalau mengikut pendapat agak keras di kalangan para sahabat, antaranya Ibnu Umar Al-Khattab, Ibnu Abbas dan sebagainya, mereka yang meninggalkan salat ini adalah kufur wal'iyadzubillah. Baik. Jadi sebab itulah tuan-tuan, Allah bawa juga antara ciri orang yang ya'muru masajidallah, iaitulah aqamas salah wa ata zakah. Mereka ini wa aqamas salah, mendirikan sembahyang, wa ata zakah, dan mengeluarkan zakat. Timbul persoalan, kenapa dalam bab ini juga Allah datangkan 2 sahaja? Rukun Islam bukan 2, bahkan 5. Tapi dalam ayat ini Allah datangkan 2 sahaja rukun Islam, iaitulah aqamas salah wa ata zakah. Puasa tak sebut, haji tak sebut. Tapi Allah sebut salat dan zakat. Ini menunjukkan bahawa tuan-tuan, tidak sempurna seseorang itu. Dia disebut sebagai hablum minallah wa hablum minan nas. Salat yang kita lakukan ini adalah merupakan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Tapi jangan lupa satu lagi, hablum minan nas, hubungan kita dengan orang. Apa dia hubungan kita dengan orang? Antara yang menghubungkan kita dengan orang ialah dengan kita mengeluarkan zakat. Zakat itu satu juzuk di antara hablum minan nas. Maka selain daripada zakat, dia ada yang namanya sedekah, ada yang namanya infak, ada yang namanya wakaf dan sebagainya. Itu merupakan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Artinya tidak sempurna seseorang itu kalau dia hanya datang ke masjid setiap waktu, tapi dia tak peduli dengan jiran tetangga. Dia tak pernah tahu tentang soal jiran dia tu lapang ke, kenyang ke, ada beras ke tak ada beras. Dia tak pernah semawa, dia tak pernah ajak jiran, jom kita datang masjid, jom kita sama-sama mengimarahkan masjid. Paling tidak dia WhatsApp kawan-kawan, jom dah masuk waktu salat, jom kita datang berjemaah. Itu hablum minan nas. Bagaimana hubungan dia dengan manusia? Bukan takat hubungan dia dengan Allah, tetapi juga hubungan dia dengan manusia bagaimana? Sebab itu Allah datangkan rukun Islam itu 2. Pertama, aqamas salah, iaitulah hubungan kita dengan Allah, wa ata zakah, dan hubungan kita dengan manusia itu bagaimana. Dan tak jadi juga kalau kita hubungan dengan manusia kita jaga. Dengan jiran bukan main, jalan depan orang tua tunduk bukan main. Tapi dengan orang tua dia dia hormat. Judi dia tak main. Arak dia tak minum. Puasa dia ada. Semayang dia ada. Semua ada. Agak-agak baik ke tak ada ni. Kalaupun hubungannya dengan manusia tu baik, tapi bagaimana pula hablum minallah, hubungannya dengan Allah? Tak jadi juga. Maka dia kena dua-dua. Hubungan kita dengan Allah kena jaga, dan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia juga kena jaga. Sebab itu Allah datangkan aqamas salah wa ata zakah. Walam yakhsha illallah, dan ciri orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah apa dia lagi? Walam yakhsha illallah, dan dia tak takut kecuali Allah. Dalam surah Al-Mudaththir, Allah Ta'ala pernah tanya kepada golongan-golongan yang berada dalam satu tempat yang namanya Saqar. Ma salakakum fi Saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Dalam surah Al-Mudaththir. Betul Ustaz? Allah Ta'ala tanya, ma salakakum fi Saqar? Apakah yang menyebabkan hampa ni dilempak dalam neraka Saqar ni pasal apa? Ramai-ramai, kum tu ramai. Mana ramai orang tak semayang ni. Ma salakakum, apakah yang menyebabkan kamu tu dilemparkan dalam neraka Saqar? Satu nama di antara nama-nama neraka selain daripada Jahim, Khutamah dan sebagainya, antaranya adalah Saqar. Apa demo jawab? Demo jawab apa? Ni ramai-ramai dalam neraka Saqar ni pasal apa ni? Berjemaah pula ni.
Lalu mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Qalu mereka jawab, lam naku minal musallin, kami dulu dalam dunia tak solat. Mereka tak jawab kami dulu dalam dunia tidak beriman, tapi mereka jawab kami dulu dalam dunia tidak sembahyang. Ini menunjukkan bahawa ada orang yang dia mengaku beriman tapi tak sembahyang. Kalau kata dia tak beriman, itu memang beli awal lah. Kalau dia tak beriman, memang khalidina fiha, memang duduk dalam neraka dah, itu tempat dia. Tapi kenapa orang yang dia tak solat dalam dunia dan dilempar ke dalam neraka? Sebab dia tak solat, bukan sebab dia tak beriman. Sebab itu dia mahu tak jawab kami dulu dalam dunia tak beriman, tapi mereka jawab qalu lam naku minal musallin. Dan yang keduanya, walam naku nut'amul miskin, kami juga tak beri makan kepada orang miskin. Maknanya dia tak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, komuniti dalam masyarakat. Dia tak peduli, dia kira dia sahaja. Walam yakhsha illallah, dan dia tak takut kecuali Allah. Maknanya orang-orang yang benar-benar takut pada Allah, dia akan datang menghidupkan rumah Allah. Orang-orang yang benar-benar takut pada Allah, dia akan cuba sedaya mungkin untuk berjamaah di masjid, di rumah-rumah Allah. Walaupun mungkin bukan masjid ni, tang mana dia dan tang situlah dia berjamaah. Itu menunjukkan dia tak takut kecuali Allah. Artinya hanya orang-orang yang takut pada Allah, dia akan ya'muru masajid Allah, dia akan mengimarahkan rumah Allah. Kemudian ayat yang akhir Allah menyatakan fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Fa'asa, maka moga-moga. Ulaika ayyakunu minal muhtadin adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan orang yang mendapat petunjuk. Kenapa tuan-tuan Allah tak kata orang-orang sebenar-benar yang mengimarah ke rumah Allah, cirinya beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, mereka juga salat, mereka juga zakat, mereka juga tak takut pada Allah, itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah tak sebut macam tu, tapi Allah sebut fa'asa. Fa'asa ini satu kalimah harapan, moga-moga. Maksudnya tidak ada satu jaminan kita yang dah mai masjid ni, kita yang dah alhamdulillah, kita dah kerap mai, tak penting lah daripada mula daftar itu sampai malam ni, tak pernah penting. Apakah ada satu jaminan kita akan tetap mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada satu jaminan. Sebab itu kita kena senantiasa mengharapkan kepada Allah. Kena ada satu pengharapan yang tinggi pada Allah, supaya kita yang Allah Ta'ala pilih dah ni untuk dapat beribadah, dapat dah main masjid ni, supaya Allah berikan sifat istiqamah, sifat kekal, konsisten, lazim untuk kita datang bersama-sama berjamaah. Sebab istiqamah ni satu benda yang payah. Sebab tu kata ulama, al-istiqamatu khairum min alfi karamatin. Istiqamah ini dia lebih baik daripada 1000 karamah. Mana nak dapat sifat konsisten, payah. Hanya mereka-mereka yang diberikan, yang dipilih oleh Allah untuk ada sifat istiqamah ni. Sebab itu dia kena minta. Sebab itu Allah sebut fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Apabila Allah gunakan kalimah fa'asa, ini menunjukkan bahawa kita kena senantiasa mengharap. Kita tak boleh berada pada zon selesa. Tak apa dah, aku dah Islam. Tak apa dah, aku dah main masjid. Tak apa dah, aku dah sembahyang. Tak apa dah, aku dah puasa. Sebab itu hati manusia ini disebut la yusammal qalbu illa litaqallubiha. Tidak dinamakan hati itu illa litaqallubiha, melainkan kerana dia berbolak-balik. Dulu kita meluat, benci, tapi hari ni kita tengok budak tu jadi sayang balik. Dah masuk lah. Okey. Jadi tuan-tuan, kita berhenti masuk asyak, kena berhenti. Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya, dan Allah berikan istiqamah kepada kita untuk terus bersama-sama ya'muru masajid Allah, mengimarahkan rumah Allah
walaupun di mana kita berada, insyaallah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yasma'. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma khtim lana bis-sa'adah wa la takhtim alaina ya Allah bi khatimati syaqawah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.